Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Hari ini kami akan membincangkan topik bahasa asing. Saya akan memulakan pembentangan dengan pengenalan. Bahasa asing merupakan bahasa yang digunakan di tanah air atau bahasa yang bukan berasal dari negara asal seseorang. Bahasa asing juga boleh dikatakan suatu bahasa yang tidak digunakan di tanah air. Misalnya, seorang penutur bahasa Melayu yang tinggal di negara China boleh mengatakan bahwa bahasa Cina adalah bahasa yang asing untuk dirinya sendiri. Namun, dalam era globalisasi ini, keterbatasan teknologi telah mengubah semua dimensi dalam komunikasi manusia. Oleh itu, niat dalam mempelajari bahasa baru adalah penting agar kita mendapat manfaat daripada yang boleh kita gunakan sebagai kepentingan hidup kita seperti dalam berkomunikasi dan juga mungkin dalam peluang pekerjaan. Selain daripada menambah ilmu baharu, seseorang itu juga boleh mendapatkan pekerjaan dengan mudah kerana mempunyai pengetahuan berbahasa asing dengan baik, terutamanya di syarikat yang banyak menjalankan perniagaan di luar negara. Bahasa asing dalam sesebuah universiti adalah penting disebabkan banyak faedah yang kita boleh perolehi daripadanya. Kursus ini membincangkan konsep ilmu yang perlu dipelajari oleh setiap lapisan masyarakat lainnya. Juga membincangkan mengenai subjek klasifikasi ilmu terutamanya dan peranan mempelajari ilmu asing kepada kehidupan seharian manusia dengan menjalankan mengajarkan asas ilmu kepada ilmu kepentingan terhadap sesuatu bahasa itu. Falsafah jika dikaitkan dengan proses pembelajaran bahasa kedua ataupun bahasa asing, keberadaan falsafah ilmu adalah sangat berpengaruh. Tanpa adanya ilmu asas, bahasa asing itu akan susah untuk dipelajari ataupun diajar. Ontologinya, tata bahasa itu merupakan satu sistem untuk merancang keteraturan berbahasa dari segi kata bunyi atau dikenali sebagai fonologi, tata kata atau morfologi, tata perkataan, sintaks, akhir sekali tata makna sebagai semantik. Ianya merupakan istilah tata bahasa yang sering dipergunakan oleh kalangan guru semasa di sekolah. Istilah di atas juga digunakan ilmuwan bahasa dan dikenali dengan sebutan mikrolinguistik ataupun makrolinguistik. Beralih kepada matlamat subjek pilihan DIPT, bahasa asing ini diterapkan dalam kelas-kelas dengan menggunakan bahasa asing sebagai medium dalam pembelajaran. Contohnya, DIPT sekarang mereka menggunakan bahasa Inggeris dalam medium pembelajaran dan pengajaran. Subjek bahasa asing dikenakan universiti bertujuan untuk mempelbagaikan bahasa yang diketahui oleh pelajar-pelajar dan sekaligus dapat melatih mahasiswa ataupun mahasiswi untuk mampu bersusun dalam bahasa asing dan bukan sahaja menggunakan bahasa ibunda mereka iaitu bahasa Melayu. Ia adalah sebuah kursus di bawah Pusat Pengajian Bahasa dan Pembangunan Insania PBI, iaitu sebuah pusat yang diwujudkan untuk melengkapkan kemahiran pelajar dalam aspek berbahasa. Kemahiran insania dan keterampilan diri selaras dengan visi dan misi Universiti terbabit. Bahasa asing di universiti merupakan sebuah kursus yang wajib diambil untuk bergraduasi. Jika mereka tidak mengambil subjek bahasa asing, ianya tidak boleh bergraduasi. Akhir sekali, bahasa Inggeris ini ataupun bahasa asing ini adalah sangat penting dipelajari, terutamanya apabila bekerja dalam syarikat swasta, yang mana syarikat swasta mementingkan penggunaan bahasa Inggeris sebagai medium komunikasi. Seterusnya ialah persoalan mengenai penyampaian ilmu yang disampaikan menepati matlamat. Pengajaran dan pembelajaran bahasa asing dibuat berdasarkan penilaian dalam motivasi integratif iaitu integrative motivation dan motivasi instrumental iaitu instrumental motivation untuk mengetahui skop modul pembelajaran yang sesuai bergantung kepada keperluan untuk seseorang pelajar universiti itu. Menurut Liu, motivasi integratif dan motivasi instrumental telah dikemukakan oleh W. Gardner dan W. Lambert. Motivasi integratif merujuk kepada penyebab seseorang individu mempelajari sesuatu bahasa asing bagi tujuan berinteraksi dengan komuniti bahasa dan dapat lebih mengenali budaya bahasa dan yang berlainan, malah keinginan untuk menjadi salah seorang anggota dalam komuniti bahasa kedua tersebut. Motivasi instrumental pula merujuk kepada menjadikan bahasa kedua sebagai alat untuk tujuan praktikal seperti mencari maklumat, menggunakan penyelidikan, mencari pekerjaan, menaikkan tahap pengetahuan, meningkatkan status sosial serta lain-lain lagi. Oleh itu, kajian ini adalah bertujuan untuk melihat sejauh mana pentingnya bahasa asing terhadap seseorang individu, terhadap sesebuah masyarakat, serta dalam bidang ilmu. Ia adalah dengan memastikan matlamat pengenalan kursus dalam subjek tersendiri dapat dicapai dengan mengemukakan pendapat serta penambahbaikan dalam kursus ini untuk kepentingan pada masa hadapan. Kaedah kajian yang digunakan. Ada 3 kaedah kajian yang kami gunakan dalam kajian ini. Pertama sekali adalah soal sidik, kedua adalah rujukan buku, ketiga adalah rujukan dokumen dari internet. Untuk soal sidik, kami telah menyediakan satu set soalan yang dibuat secara khusus untuk mengumpul maklumat bagi tujuan analisis untuk menjawab persoalan kajian. Kami telah menggunakan Google Form untuk memberikan soal sidik ini kepada orang awam dan juga para pelajar. Untuk rujukan buku, kami telah menggunakan bacaan sendiri dan bacaan daripada perpustakaan. Untuk rujukan internet, kami telah mengambil data daripada jurnal, laman web, blog dan juga artikel
yang ada di dalam buku sekolah. Seterusnya, hasil analisis kajian yang dijalankan. Seramai 76 orang telah menjawab soal sidik kami dan 65% daripada responden adalah wanita dan purata umur bagi responden adalah 32 tahun. Majoriti dari responden bekerja seramai 31 orang dan 24 orang adalah pelajar universiti. 16 orang adalah orang awam. Seterusnya, adakah mempelajari bahasa asing membantu dalam kehidupan seharian? 82% mengatakan ya. Adakah bahasa asing berguna dalam dunia pekerjaan dan kehidupan seharian? Dan 86% mengatakan ya. Adakah mempelajari bahasa asing penting? 93% mengatakan ya. Pernahkah anda mengikuti kelas bahasa asing? 53% mengatakan ya dan 42% mengatakan tidak. Adakah anda merasa sukar mempelajari bahasa asing? 48% mengatakan ya, 34% mengatakan mungkin dan 17% mengatakan tidak. Adakah subjek bahasa asing sesuai diajar di universiti? 93% mengatakan ya. Adakah anda rasa dengan mengikuti bahasa asing dapat membantu anda menguasai bahasa asing dengan mudah? 82% mengatakan ya dan 13% mengatakan mungkin. Seterusnya, kita akan membentangkan tentang nilai ilmu dari sudut pandangan masyarakat luar. Yang pertama adalah individu. Melalui kajian yang telah dibuat, kita mendapati bahawa mempelajari bahasa asing akan membantu seseorang meningkatkan nilai peribadi. Individu yang menguasai bahasa asing akan dapat meningkatkan keyakinan diri. Dengan menggunakan bahasa asing yang dipelajari, dapat membantu untuk lebih yakin berkomunikasi dengan orang di sekeliling kita. Individu yang menguasai bahasa asing juga akan mendapat ramai kenalan sama ada dalam negara atau luar negara juga. Kebaikan utama belajar bahasa asing adalah dapat membantu untuk memudahkan kita berkomunikasi dan berhubung dengan orang yang berlainan bangsa dan juga kawan dari luar negara. Dengan pelajari bahasa asing, kita juga dapat lebih memahami agama dan budaya tentang kaum lain. Tuntasnya, individu yang menguasai bahasa asing akan memperoleh ilmu pengetahuan yang lebih luas. Di samping itu, menguasai bahasa asing dapat membantu seseorang individu untuk memperolehi lebih banyak ilmu pengetahuan berbanding dengan mereka yang langsung tidak menguasai bahasa asing. Hal ini kerana ilmu pengetahuan seperti buku-buku ilmu dan artikel yang terdapat di dunia ini ditulis dalam pelbagai bahasa. Oleh itu, jika kita tidak menguasai dan memahami bahasa yang digunakan dalam buku tersebut, kita akan terlepas peluang untuk mendapatkan ilmu daripada buku-buku tersebut. Tambahan pula, individu yang menguasai bahasa asing juga berpeluang untuk melanjutkan pelajaran ke luar negara. Pihak kerajaan telah pun melakukan inisiatif menghantar pelajar ke luar negara untuk melanjutkan pelajaran ke peringkat yang lebih tinggi. Namun, para pelajar tersebut perlulah menguasai bahasa asing terdahulu supaya dapat mengelakkan berlakunya isu komunikasi dalam sepanjang tahun di luar negara. Nombor 2, masyarakat. Berdasarkan kajian soal cerdik yang kita dijalankan, kita dapat memahati bahawa majoriti peserta yang terlibat dalam kajian ini adalah setuju bahawa menguasai bahasa asing adalah penting. Kita tidak boleh nafikan bahawa menguasai bahasa asing adalah penting bagi setiap lapisan masyarakat kerana terdapat banyak kebaikan. Penguasaan berbagai bahasa memberi manfaat kepada diri sendiri, masyarakat dan juga negara. Malaysia adalah sebuah negara yang berbilang kaum dan ini adalah peluang untuk belajar bahasa dari kaum lain. Seseorang yang menguasai bahasa asing dapat membantu rakyat memupuk semangat perpaduan yang tinggi. Sekiranya belajar bahasa yang terdapat di Malaysia pada masa yang sama, kita juga akan mengenali budaya dan adab bersam kaum tersebut dengan lebih mendalam. Sebagai contoh, dengan menguasai bahasa Cina, maka perpaduan akan dapat dipupuk dengan lebih mudah. Hal ini demikian kerana dalam Malaysia, kaum Cina adalah kaum yang kedua banyak rakyat di Malaysia. Oleh itu, belajar bahasa asing seperti bahasa Cina dapat memupuk perpaduan dalam bahasa masyarakat Malaysia. Selain itu, mempunyai kemahiran bahasa asing akan membantu seseorang itu mendapatkan peluang pekerjaan yang lebih banyak. Dalam negara kita, terdapat berbilang kaum dia merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi syarikat-syarikat tempatan untuk mencari pekerja yang mempunyai kemahiran berbahasa asing. Hal ini demikian kerana ia dapat memudahkan urusan syarikat yang harus berunding dengan pelanggan yang lain bangsa. Individu yang menguasai bahasa asing akan menjadi aset penting dalam negara kerana dapat menarik pelabur asing supaya melabur di negara kita.
komunikasi yang baik dan tanpa halangan dapat menjalinkan hubungan kerjasama yang baik dengan pelabur yang datang dari luar negara. Dalam bidang ilmu pula, secara umumnya, falsafah dan sains adalah dua perkataan yang berkait rapat. Kewujudan sesuatu ilmu tidak dapat dipisahkan daripada peranan falsafah. Dalam pada itu, falsafah juga tergolong dalam bahasa yang khusus seperti falsafah pendidikan, falsafah bahasa, falsafah sejarah dan bidang falsafah khusus yang lain. Selain itu, dengan bentuk falsafah ini juga boleh dikaitkan bahawa segala bentuk ilmu dan yang wujud dan berkembang pada masa kini mempunyai asal-usulnya dalam bentuk pemikiran kreatif seorang falsafah. Tanpa pengetahuan asas, bahasa kedua atau bahasa asing ini sukar dipelajari dan diajar, lebih-lebih lagi apabila kita tidak memahami apa itu sistem bahasa. Secara rasionalnya, tata bahasa merupakan sistem yang mengatur bahasa, ayat dan makna ayat. Tambahan pula, bahasa mempunyai 4 unsur atau lapisan iaitu bentuk, makna, fungsi dan nilai. Sehubungan dengan itu, untuk mempelajari bahasa kedua atau bahasa asing, sudah semestinya buku atau sumber rujukan pembelajaran yang lengkap dan baik amat diperlukan. Ini kerana sebahagian buku tata bahasa mempunyai bahasa yang tersusun dengan baik supaya mudah difahami dan dilengkapi dengan contoh, gambar dan latihan bagi memudahkan pelajar bahasa dan juga guru bahasa dalam memahami sesuatu. Ini adalah asas kepada epistemologi tata bahasa dalam mempelajari bahasa kedua. Seterusnya, pengetahuan tata bahasa yang baik juga dapat membantu seseorang dalam mengetahui kesalahan bahasa yang sering berlaku dalam masyarakat. Biasanya, kesalahan bahasa dipengaruhi oleh faktor pemahaman, kehendak dan kecekapan. Jadi, secara amnya, pengetahuan tata bahasa yang baik dapat memudahkan guru dan pelajar dalam proses pembelajaran dan ia juga dapat membantu mengurangkan kesalahan bahasa yang sering berlaku dalam masyarakat. Secara kesimpulannya, boleh dilihat dari sudut epistemologi dan juga aksiologi bahawa proses pembelajaran bahasa kedua atau bahasa asing memainkan peranan penting dan menjadi mudah untuk difahami. Tambahan pula, pembelajaran bahasa kedua ini dapat menyumbang pada kemajuan pendidikan bahasa di negara kita. Pembelajaran bahasa tidak terlepas dari apa yang dikemukakan oleh para linguis tentang bahasa. Orang yang beranggapan bahawa bahasa adalah sebagai fenomena yang boleh dipilah menjadi bahagian-bahagian secara terpisah akan memberi perhatian lebih besar kepada cara memahami pembahagian masing-masing tersebut. Sementara orang yang beranggapan bahawa bahasa adalah terkait dengan budaya dan merupakan alat interaksi sosial akan menggunakan metodologi pembelajaran yang kental dengan strategi sosiolinguistik dan komunikatif. Pada kali ini saya akan membincangkan tentang perbandingan nilai ilmu bahasa asing dengan ilmu lain. Antara kelebihan mempelajari ilmu bahasa asing berbanding bidang ilmu lain adalah dapat memudahkan perhubungan atau komunikasi dengan orang yang berlainan bangsa. Maka, kemahiran menguasai bahasa asing ini penting bagi menjadi jambatan kepada persefahaman yang ingin dilaksanakan. Bahkan, dengan menguasai bahasa asing dapat berinteraksi dengan pelancong yang datang ke Malaysia. Jelaslah bahawa dengan menguasai pelbagai bahasa dapat memudahkan untuk berkomunikasi, untuk bertukar fikiran serta maklumat antara satu sama lain. Selain daripada itu, menguasai bahasa asing akan membantu seseorang individu itu untuk melanjutkan pelajaran ke peringkat yang lebih tinggi. Pihak kerajaan telah pun melakukan inisiatif bagi menghantar pelajar ke luar negara untuk melanjutkan pelajaran mereka ke peringkat yang lebih tinggi. Namun, para pelajar ini perlu menguasai bahasa asing agar tidak kekok untuk menetap di sana sepanjang tempoh pengajian. Pembelajaran secara global ini dapat membantu di dalam menambah baik dari segi ekonomi, malahan juga penting bagi industri perubatan di mana mereka boleh mengkaji kes-kes yang berlaku di luar negara dan dapat melakukan persediaan sekiranya terdapat kes yang sama berlaku di dalam negara. Kesimpulannya, hakikat pembelajaran bahasa bukan sekadar mengetahui seluk-beluk bahasa, bunyi, ejaan, perkataan dan kosakata dalam binaan ayat, frasa dan klausanya, tetapi merupakan salah satu usaha ke arah pembinaan dan kebangkitan sesebuah negara. Bahasa merupakan aspek yang penting sebagai wahana kreativiti, penyaluran ilmu, keterampilan serta nilai masyarakat daripada satu generasi ke generasi yang lain. Hal ini disebabkan pengajaran bahasa tidak akan bererti sepenuhnya jika hakikat bahasa, peranan bahasa dalam pembentukan konsep diri insan, peranan bahasa dalam pengilmuan individu dan masyarakat, dan peranan bahasa dalam proses pewarisan nilai serta tamadun tidak dijadikan landasan proses pedivisi bahasa. Sekadar mengajarkan dan mempelajari bahasa secara mekanis dengan hanya menitik beratkan penguasaan sistem bahasa dan kemahiran bahasa hanyalah sekadar bahasa melahirkan anak didik atau mahasiswa-mahasiswa yang hanya menguasai bahasa untuk tujuan praktis seperti untuk mengisi keperluan pekerjaan di mana ia hanya menitikkan motivasi integratif tetapi tidak motivasi instrumental di mana ia menekankan praktikal dalam pencarian ilmu.
Dengan mengambil kira permasalahan kajian dan kajian-kajian terdahulu berkaitan kepentingan bahasa asing seperti sebagai subjek terhadap di universiti, adalah wajar diberikan tumpuan khusus bagi memperluaskan lagi penggunaan bahasa asing di mana ia bukan hanya sekadar untuk tujuan pendidik sahaja, malahan untuk penyatu paduan nasional. Secara impresionistik dan pandangan teoretis, isu ini telah dibincangkan dalam pelbagai wacana lisan dan tulisan, dan kajian ini diyakini dapat memperkukuh teori dan idealisme tentang peranan bahasa asing dalam subjek teras universiti untuk keperluan mahasiswa-mahasiswi di masa hadapan. Ia termasuklah membuat penambahbaikan dari segi pengajaran seperti membuat sistem pembelajaran yang kreatif, di mana sistem ini penting untuk menguatkan daya ingatan mereka disebabkan rata-rata responden mempunyai masalah untuk mengingati perkataan-perkataan bahasa asing. Jadi satu inisiatif ialah untuk membuat satu kelas yang mempunyai sistem pembelajaran kreatif, di mana dengan itu mereka dapat mudah mengingati bahasa-bahasa yang baru. Malah bahasa asing ini juga perlu dipraktikkan di luar waktu kelas, di mana ia dapat memperkukuhkan lagi penggunaan bahasa asing dalam kalangan mahasiswa dan mahasiswi dengan membuat pertemuan antara pelajar dengan pelajar luar negara secara maya, di mana kita membuat forum atau berbincang mengenai budaya dan kaum masing-masing. Ini secara tidak langsung dapat membuatkan pelajar menguasai bahasa asing itu. Penglibatan semua pelajar adalah perlu diwajibkan. Dengan itu mereka akan dapat menguasai ilmu yang diajarkan. Mempelajari bahasa asing banyak mendatangkan implikasi yang positif terhadap diri kita agar menjadi ilmu penyuluh kehidupan pada masa akan datang. Oleh itu, kita perlu menguasai pelbagai bahasa asing agar menjadi satu kelebihan atau satu aset bernilai dalam diri kita untuk menjadi modal insan cemerlang kepada negara. Sekaligus, ia juga dapat melahirkan individu yang mampu bersaing di pentas antarabangsa